A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. Okey, kita sambung kelas kita iaitu tajuk Tazkiyatun Nafsi, penyucian jiwa, pembersihan jiwa. Kenapa tajuk ini dipilih? Sebab ciri-ciri orang yang berjaya, ciri-ciri ahli syurga ialah jiwanya bersih. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, sebagaimana kita dah sebut sebelum ni, qad aflaha man zakkaha, telah berjayalah orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan telah rugilah, celakalah orang yang mengotornya. Jadi berjaya di sini maksud dia berjaya mendapat memasuki syurga dan selamat daripada neraka. Siapa ni? Allah sebut iaitu man zakkaha, orang yang membersihkan jiwanya. Dan juga pentingnya bersihkan jiwa, selain pada ia adalah syarat untuk masuk syurga, sampai tahap Allah bersumpah. Kita dah sebut sebelum ni, Allah bersumpah dalam surah yang paling banyak sumpah, iaitu surah Asy-Syams. Allah bersumpah dengan 11 benda, 11 makhluknya, hanya untuk bagi tahu apa ni? Hanya untuk bagi tahu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah nak bagi tahu telah berjayalah jiwa yang telah, orang yang telah membersihkan jiwanya. Jadi Allah bersumpah sampai dengan sebelah makhluknya, hanya nak bagi tahu telah berjaya, telah beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Dan juga bersih jiwa ni sangat penting dan sangat perlu kita fokus dan bagi masa untuk bersihkan jiwa, kerana ia adalah musuh yang paling jahat, musuh yang paling bahaya yang ada dalam badan kita. Dalilnya Nabi sendiri sentiasa berdoa supaya Allah minta lindung daripada kejahatan nafsu. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan Nabi juga baca dalam khutbah al-hajah, wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kami berlindung kepada Allah min syururi, daripada kejahatan-kejahatan anfusina, jiwa-jiwa kami. Itu menunjukkan pentingnya kita bersihkan jiwa. Maka sebab itu tajuk ini kita pilih untuk kita bincang, supaya kita dapat ambil perhatian dan kita bagi masa untuk bersihkan jiwa kita. Semoga dengan usaha kita Allah membantu untuk kita bersihkan jiwa dan melayakkan kita untuk mendapat syurganya di akhirat nanti. Okey, kemudian kita dah sebut juga jiwa ni terbagi pada 3 kan. Nafsu al-mutmainnah, nafsu lawamah, dan juga nafsu ammarah bisu. Ada 3, nanti kita akan sebut sekali lagi di hujung noktah ataupun poin yang kita akan belajar hari ini. Dan juga kita dah belajar cara-cara nak bersihkan jiwa. Ada sebenarnya ada 10 ulama beza pendapat lah. Antaranya ialah ada yang mengatakan 10 kaedah, 10 formula untuk bersihkan jiwa daripada kekotoran. Dan kita dah belajar 4 cara kaedah untuk membersihkan jiwa. Pertama ialah dengan mentauhidkan Allah. Dengan mentauhidkan Allah, itu benda yang paling asas.
at-tauhidu aslun fi tazkubihi an-nufus. Tauhidkan Allah adalah asas untuk membersihkan jiwa. Selagi ada unsur syirik dalam hati kita, kita tak mungkin dapat bersihkan jiwa kita. Dan kerana tauhid itulah kita dicipta oleh Allah, dan untuk kita akhirnya beribadat kepadanya. Tak mungkin kita dapat beribadat melainkan setelah ada tauhid ataupun akidah mengesahkan Allah dalam hati kita. Okey, yang kedua, cara membersihkan jiwa ialah selalu membaca doa. Selalu membaca doa, mohon kepada Allah. Manusia lemah. Kalau kita tadabbur Al-Quran, banyak Allah bagi tahu apa yang di langit, apa yang di bumi, sentiasa tunduk, berzikir, bertasbih kepada Allah. Langit, bumi, haiwan, pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan, termasuk meja ni berzikir kepada Allah. Tapi ada dua makhluk yang lemah tapi lawan Tuhan. Macam gunung kuat, langit pun kuat, tapi dia tak lawan Tuhan. Apa saja Tuhan cakap, sami'na wa ata'na. Berbeza dengan dua jenis makhluk ni, taklah kuat sangat. Bahkan Allah kata lemah. Tapi dalam keadaan lemah pun asyik melawan Tuhan. Siapa ni? Iaitu manusia dan jin. Allah kata, khulqal insanu dha'ifa. Manusia dicipta dalam keadaan dhaif, lemah. Tapi manusia yang lemah inilah yang banyak melawan Tuhan. Banyak yang berkata bila dengar perintah Allah, sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami ingkar. Yang kedua, makhluk yang kedua yang lemah tapi selalu dan banyak melawan Tuhan ialah syaitan. Allah kata inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan ni dhaif, lemah. Tapi dalam keadaan lemah mereka lawan Tuhan. Maka sebab kita lemahlah kita perlu kepada doa ni. Doa adalah silahul mukmin. Allah pun kata qul a'udzu birabbil falaq. Wahai manusia, wahai Muhammad, sebutlah aku berlindung dengan Rabbin Nas. Aku berlindung dengan Rabbil Falaq. Walaupun Muhammad, tapi Muhammad pun manusia, dia ada kelemahannya. Maka sebab tu Allah kata kamu sendiri pun kena mohon perlindungan kepada Rabbin Nas, Rabbil Falaq. Okey. Jadi yang kedua, selalulah berdoa, dan doa kita ada bagikan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Bahkan kita juga sebut kalau kita tak berdoa, tak minta kepada Allah supaya Allah bersihkan jiwa, kita orang yang sombong. Bila dah sombong, kita adalah orang yang kotor jiwanya. Kita tak akan bersih jiwa bila kita tak minta kepada Allah, sebab dah ada sifat yang terkeji, iaitu sombong. Okey, yang ketiga, kaedah yang ketiga ialah dengan mentadabbur Al-Quran. Sebab Quran adalah apa dipanggil? Kaedah, formula, panduan untuk manusia selamat dunia dan akhirat. Jadi kalau kita pakai nak bersihkan jiwa, pakai teori kita, pakai kaedah manusia, pakai kaedah formula daripada pakar psikologi, kita tak akan berjaya membersihkan jiwa kita. Sebab tu Allah mencela orang yang tak tadabbur Al-Quran, sebab jiwanya kotor. Jadi kaedah ketiga, nak bersihkan jiwa, kena tadabbur Al-Quran ayat demi ayat. Dengan Al-Quran akan menjadi syifa, akan menjadi rahmat, akan menjadi mau'izah kepada orang beriman. Dan yang keempat yang kita dah belajar, cara bersihkan jiwa ialah dengan menjadikan Rasul sebagai ikutan. Ada orang ikut Al-Quran tapi tak ikut sunnah Nabi, jiwanya akan kotor. Buatlah 10 tahun ke 20 tahun ke dengan hanya pakai Quran saja dan tak ikut cara Nabi, jiwanya tetap akan kotor. Ini poin yang keempat ni, nak menafikan tindakan perbuatan setengah golongan orang yang mengaku beriman, khususnya golongan tarekat yang terlibat dengan tasawuf, yang bagi mereka ada cara tersendiri untuk bersihkan jiwa. Antaranya apa dia? Pergi ke gunung,
pergi ke gua berkhalwat kat sana sebulan ke, kononnya nak bersihkan jiwa. Tak, itulah tipu daya syaitan, talbisu iblis. Ada yang kata pergi ke kubur si fulan. Untuk apa? Bersihkan jiwa. Itu adalah tipu daya syaitan. Ada mengatakan dengan berzikir 1000 kali. Dengan berzikir la ilaha illallah 70,000 kali bersih jiwa. Dia tak akan bersih. Walaupun nampak cantik kan, la ilaha illallah cantik, tapi sebab poin yang keempat tidak ada, iaitu ikut cara Nabi. Jadi nak bersihkan jiwa bukan setakat kena ikut Al-Quran, tapi kena ikut cara Nabi. Dan jiwa yang paling bersih ialah Nabi. Jiwa yang paling bersih ialah Nabi. Sebab tu dia dipilih sebagai Rasul. Maka kalau Nabi yang paling bersih kita tak ikut, kita nak ikut siapa lagi? Okey, ini poin yang baru, yang kelima. Boleh tulis. Kaedah yang kelima untuk bersihkan jiwa ialah dengan cara buang bersih dan hiasi. Kaedah yang kelima dengan cara buang bersih dan hiasi. Dalam bahasa Arab dipanggil at-tazkiyatu takhliyatun wa tahliyah. Bersih jiwa ialah takhliyah. Takhliyah buang. Buang apa ni? Buang. Sebab ni tajuk kita nak bersihkan jiwa. Jadi prosesnya ialah antaranya bersihkan dulu sifat-sifat yang buruk. Seperti takabur, sombong, riak, syirik, dengki, panas barang. Kena buang dulu proses tu. Lepas tu barulah tahliyah. Barulah masukkan sifat-sifat yang terpuji. Ikhlas, sabar, redha, qanaah, selalu bersyukur kepada Allah, selalu tawaduk, merendah diri. Jadi ini kaedah yang penting juga. Kalau tak berlaku ataupun kita bersihkan jiwa tak ikut kaedah ni. Saya bagi contoh, kita tak akan berjaya. Contohnya, kita nak bersihkan jiwa, kita belajar akhlak yang baik. Tapi akhlak buruk dalam hati kita, kita tak buang. Tak mungkin. Tak mungkin akhlak buruk dan akhlak baik berkumpul dalam satu hati dalam satu masa. Contoh kan, macam gelas ni kotor, kita nak minum air yang bersih dan air yang di luar tu bersih. Jadi dalam keadaan gelas yang kotor, kita masukkan air yang bersih dan masuk dalam gelas yang kotor. Air yang bersih pun akan jadi kotor. Macam mana kita nak minum air yang bersih yang daripada luar bersih, bila masuk dalam gelas pun tetap bersih. Caranya apa? Kena bersihkan gelas dulu. Selagi tak bersihkan hati kita, kita tak akan bersihkan jiwa. Sebab tu ada hadis sahih. Nabi sebut, aku mengajar manusia ni seumpama tiga bentuk, tiga peringkat, ataupun dia akan terbagi pada tiga jenis manusia. Nabi buat contoh perumpamaan. Pertama, dia perumpamannya seperti air hujan yang turun di tanah yang subur. Ini golongan pertama yang menerima ilmu, iaitu seumpama tanah yang subur. Jadi bila air hujan yang turun di tanah yang subur, dia akan menyimpan air, satu. Yang kedua, dia akan menumbuhkan tumbuhan dan akan menghasilkan buah-buahan. Dan akan memberi manfaat pada orang. Ini contoh hati yang bersih. Sebab tempat tu memang dah bersih, bila letak ilmu, dia akan bercambah. Macam tadilah, kalimah tayyibah. Yang kedua, Nabi kata, orang yang belajar ni seumpama air hujan yang turun di tanah. Tanah tu, tanah tak bagus. Tapi dia boleh menakung air. Dia boleh menakung air. Jadi orang yang di luar datang ke tempat tu ambil air. Ambil faedah daripada tempat tu, iaitu air. Dan air dia berada di mana? Di tanah. Tanah tu tak boleh menumbuhkan, dia hanya boleh menakungkan air. Tapi akhirnya orang lain yang dapat faedah daripada air tersebut. Yang ketiga, tanah tu kering, gersang dan tak boleh menakungkan air. Maknanya tanah tu pun tak dapat faedah, orang lain pun tak dapat faedah. Jadi contoh yang pertama tu, orang yang belajar dalam keadaan hati dia bersih, dia dengar, dia faham, dia beramal dan dia sebarkan. Macam tanah yang tadilah. Hujan turun,
Tanah menakungkan air dan menumbuhkan tumbuhan dan hasilnya dapat dimanfaatkan oleh orang tuan tanah dan orang lain. Yang kedua, tanah tu gersang, kering, tapi dia boleh menakungkan air. Seperti orang yang datang belajar, hati dia kotor, tapi dia tahu ilmu yang dia ajar, dia pindah ilmu tu kepada orang, dia share kepada orang, dia tak beramal. Itu seperti yang kedua tu. Tanah gersang, tapi dia boleh menakung air. Ada yang orang boleh belajar, dia ingat apa yang dia belajar, tapi tak ada kekuatan nak beramal. Dia pun share ilmu dia pada orang yang dapat faedah orang lain. Yang ketiga, yang tanah kering dan tak boleh menakung air. Jadi orang pun tak boleh ambil air daripada tempat itu dan tanah tu pun tak boleh menumbuhkan tumbuhan. Jenis ni orang datang kelas tak tahu apa dia belajar. Orang tanya kamu belajar apa, tak tahu. Dah buat tak? Tak tahu. Semua tak tahu. Itu jenis yang ketiga. Jadi semoga sebenarnya memang ada ni, ada di mana-mana. Carilah kelas, mesti ada tiga jenis ni. Kadang-kadang dah 2 tahun belajar, kadang-kadang 5 tahun. Bila kita tanya yang dia dah belajar, ustaz rasa tak belajar lagi ni, maknanya dia tak faham dan dia tak amal pun. Kalau dia faham dan amal, mesti dia ingat. Semoga kita dimasukkan dalam kumpulan yang pertama, yang tanahnya subur, bila belajar, faham, dan ada kekuatan untuk beramal, dan ada kekuatan untuk menyampaikan. InsyaAllah. Dan poin yang keempat ni, yang kelima, proses nak bersihkan jiwa, apa dia tadi? Buang dulu kotoran, sifat-sifat mesmumah dalam hati kita. Panas barang lah, kedekut lah, dengki lah, pantang tengok orang senang lah. Kena buang dulu. Barulah boleh masuk sifat-sifat yang terpuji. Contohnya, dalilnya daripada Al-Quran, surah At-Taubah. Dalil bahawa proses nak bersihkan jiwa, kena bersihkan dulu, barulah masuk yang baik. Surah At-Taubah. Ayat 103. Ayat 103. Okey, Allah kata apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Khuz min amwalihim. Khuz, ambillah, min amwalihim, daripada harta-harta mereka. Duit apa ni? Zakat. Sedekatan, sebagai sedekah ataupun sebagai zakat. Apa tujuan? Tutahhiruhum, bersihkan, untuk membersihkan jiwa mereka daripada sifat-sifat buruk. Itu tutahhiruhum. Kemudian wa tuzakkihim, untuk menampal balik ataupun untuk dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji. Ada dua kan? Satu tutahhiruhum, yang kedua tuzakkihim. Kalau orang tanya apa beza ustaz? Beza tutahhiru, bersihkan yang kotor, buang. Kedekut, berbangga diri, sombong. Kemudian bila dah buang, masukkan yang terpuji, tuzakkihim. Sayang pada orang, pemurah, rahmat kepada orang miskin dan sebagainya. Ini banyak ni. Kadang-kadang pelajar sendiri pun tanya saya, dah 2 tahun belajar, ustaz macam mana saya nak hilangkan panas barang saya ni? Kadang-kadang dengan anak tak sabar kan. Tapi dah belajar tadabbur 2 tahun. Sebab apa ni? Sebab dia tak bersihkan yang sifat terkeji. Maka masa tu dia belajar, dia tak akan masuk yang baru. Yang bersih, yang baru tak akan masuk selagi mana ada yang kotor. Dan juga Nabi sebut dalam satu hadis, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbi nuktatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbuhu wa huwa ran. Maksudnya, kata Nabi SAW, sesungguhnya hamba
Apabila dia telah melakukan satu dosa, maka dititik satu titik hitam dalam hatinya. Dan bila dia bertobat dan beristighfar, hatinya bersih kembali. Tapi wa in ada, kalau dia tak bertobat tapi dia ulang lagi dosa, dia buat lagi dosa lain sehingga hatinya penuh dengan titik hitam, maka ketika itu ada ran yang Allah sebut dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi dosa tu walaupun dosa kecil, tapi kalau dilakukan berterusan, dia akan menghitamkan hati, dan ketika itu usaha untuk bersihkan jiwa akan gagal. Dan semua ni bukan senang, semua ni bukan mudah. Kena mujahadah, kena lawan nafsu, kena sabar. Sebab tu Allah berjanji, Allah berjanji, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Surah Al-Ankabut ayat yang terakhir. Surah Al-Ankabut ayat 69 kan. Kita nak dunia pun kena usaha, kena mujahadah, kena lawan nafsu. Malah nak pergi kerja, malah nak pergi awal, malah macam-macam kita malaskan. Tapi kita lawan, akhirnya kita berjaya. Walaupun dunia untuk sementara, maka untuk akhirat yang kekal abadi, mujahadahnya kena lagi berganda. Jadi Allah kata dalam surah Al-Ankabut, wallazina jahadu fina, dan orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk mendapat redha kami, untuk bersihkan jiwa, untuk buang sifat-sifat mazmumah. Allah janji, lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan tunjukkan pada mereka subul, jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan yang kami redha. Kemudian Allah kata, wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Okey? Jadi macam mana? Secara umumnya, kita ringkaskan poin yang kelima. Nak bersihkan jiwa, buang sifat kotor dengan cara apa? Dengan cara ilmu. Kita belajar, kita ada buat Al-Quran. Poin yang ketiga kan. Dan kita bertaubat kepada Allah. Kemudian nak tahliyah, nak masukkan sifat-sifat yang terpuji pula, ganti tempat yang tak baik itu, juga dengan ilmu dan dengan mujahadah, dengan amal soleh. Okey, poin yang keenam. Poin yang keenam untuk membersihkan jiwa, iaitu tutup semua ruang-ruang, halangan-halangan yang menghalang manusia daripada pembersihan jiwa. Tutup pintu-pintu, ruang-ruang yang menghalang manusia daripada pembersihan jiwa, dan yang menyebabkan manusia kotor jiwanya. Apa dia? Dia jiwa kita kotor sebab dosa kan. Pintu-pintu dia apa dia? Pintu-pintu yang menyebabkan manusia buat dosa. Apa dia? Yalah, maksiat tu. Maksiat mengotorkan jiwa kan. Pintu untuk manusia melakukan maksiat. Mata. Allah sebut khusus dalam surah An-Nur. Allah kata, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun. Surah An-Nur ayat 31 ke? Betul ke? Kullil mu'minina 30. 30 Allah perintah pada lelaki yang beriman kan? 31 perintah pada wanita yang beriman. Tapi perintah tu sama.
Okey, cuba tengok Allah kata apa? Qul. Katalah wahai orang beriman, katalah wahai Muhammad, beritahu pada orang-orang beriman lelaki. Apa dia? Yaghuddu min absarihim. Tutup pandangan mata mereka. Bukan tutup, tundukkan. Rendahkan pandangan mata mereka daripada benda yang haram. Itu pintu tu. Pintu maksiat. Jadi nak bersihkan jiwa, poin yang keenam, apa dia? Tutup pintu ruang, tingkap yang menyebabkan jiwa kita kotor. Salah satunya ialah pandangan mata. Jadi Allah kata tutup, rendahkan, tundukkan pandangan mata mereka dan jagalah kemaluan mereka. Jadi Allah perintah apa dulu? Tunduk pandangan mata ke jaga kemaluan? Allah sebut yang mana dulu? Kenapa? Dari mata turun ke? Tapi sini tak ada sebut hati pun. Ada Melayu. Faraj tu jaga kemaluan, makna jaga daripada berzina lah. Punca berzina mata. Jadi kalau dah tak jaga mata tu, susah nak jaga berzina. Itu maksud dia tutup pintu. Nak tutup pintu berzina daripada awal lagi, iaitu jaga pandangan mata. Lepas tu Allah kata apa? Zalika azka lahum. Itu adalah lebih suci bagi mereka. Macam mana lebih suci? Iaitu jangan tengok benda haram. Proses nak bersihkan jiwa lagi mudah bila kita tundukkan pandangan mata. Dan yang lain-lain lagi, kadang-kadang telinga. Kita mendengar orang cakap lara, kita mendengar mengumpat, itu pintu juga tu, kena tutup. Bila ada je orang mengumpat, kita bangun. Kalau tak boleh nak cegah, bangun je. Itu dipanggil tutup pintu. Kata Syekh Sa'di dalam tafsir dia Taisirul Karim, dalam mentafsirkan ayat 30 surah An-Nur, dia kata apa? Fa inna man hafiza farjahu wa basarahu tahura minal khabas allazi yatadannasu bi ahlul fawahish wa zakat a'maluhu bisababi tarkil muharram allazi tatma'u ilaihi an-nafs wa tad'u ilaihi faman taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Maksudnya, siapa, kata Syekh Sa'di, siapa yang menjaga kemaluannya dan menjaga pandangan matanya, maka dia telah bersih daripada sifat-sifat keji dan amalannya akan menjadi bersih. Dengan sebab apa? Amalan jadi bersih? Sebab dia meninggalkan benda haram. Sebenarnya meninggalkan benda haram adalah satu proses untuk menjadikan amalan kita bersih, khusyuk dan diterima oleh Allah. Kata lagi Syekh Sa'di, siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram kerana Allah, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Apa dia tu? Siapa yang meninggalkan benda haram kerana Allah, Allah akan ganti apa yang ditinggal dengan yang lebih baik. Apa dia contoh? Contoh dia, kalau dia nak niat bermaksiat tu, kalau dia tinggalkan, okay, Allah ganti dengan dia pasangan yang halal tu. Pasangan boleh kahwin lah. Tapi adakah semua yang tinggal pandangan tu dapat kahwin? Ada nikmat yang lebih besar daripada itu. Bila kita tunduk pandangan, kita tinggal, hati kita akan tenang, jiwa kita akan tenteram, dan kalau kita solat, khusyuk. Rasa manis je solat kita. Dia punca solat kita tak rasa manis, tak khusyuk, sebab apa? Hati kita keras. Dan hati kita keras sebab apa? Sebab mata, telinga kita tak jaga. Dan sebab itu juga Nabi pujikan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda cantik Islam seseorang ialah dia tinggal benda yang tak ada faedah. Kadang-kadang dia tengok bukan benda haram, tapi lara, sia-sia. Dia pun tinggal, Islam dia cantik. Tapi kalau suka bersembang kosong, suka buat benda yang lara, sia-sia, maka dia tak akan, jiwanya tak akan bersih dan hatinya tidak akan tenteram. Bahkan kata Ibn Qayyim,
Kata Ibn Qayyim rahimahullah, kebanyakan maksiat adalah berpunca daripada dua benda ni. Apa dia? Iaitu bercakap yang tak faedah dan melihat benda yang haram. Ini Ibn Qayyim ni seorang yang boleh kata ulama yang hebat dalam bidang jiwa. Dia kata kebanyakan maksiat berpunca daripada bercakap banyak. Bercakap benda yang sia-sia. Hati keras. Bila hati keras, susah buat ibadat dan mudah buat maksiat. Yang kedua, mata. Dan kata Ibn Qayyim juga, dia kata dua benda ni, bercakap lebih-lebih ataupun bercakap yang sia-sia dan melihat benda yang haram adalah pintu yang paling luas bagi syaitan. Pintu yang paling luas bagi syaitan untuk merosakkan hati manusia. Kenapa? Mata dengan mulut, pintu paling luas bagi syaitan. Kenapa? Dia apa benda yang kita susah nak berhenti dan susah nak jemu, susah nak boring, apa dia? Cakap, kan? Dua benda ni sangat susah nak jemu, iaitu bercakap. Ada orang kata, boring lah aku bercakap. Tak ada. Kita pula boring mendengar dia cakap, kan? Yang kedua, susah nak jemu ialah melihat. Kan? Tak pernah kita dengar orang merungut, boring lah aku tengok. Tak ada. Jadi ini dua benda ni pintu yang paling luas bagi syaitan untuk merosakkan manusia. Sebab manusia tak akan jemu melihat, tak akan jemu bercakap. Maka jadilah hamba Allah yang kais ataupun kayis, iaitu yang cerdik. Cerdik apa dia? Iaitu bagaimana nak lawan mulut yang suka bercakap, susah nak berhenti. Yang kedua, mata yang suka melihat, susah nak tundukkan pandangan, iaitu lawan dengan sabar. Kan sabar kan ada 3 jenis, kan? Sabar mentaati Allah. Bila nak tengok benda haram, sabar, tundukkan mata. Bila nak cakap benda yang tak ada faedah, sabar, tahan mulut daripada bercakap. Jadi senjata yang paling ampuh untuk melawan dua benda ni, pandangan mata dan bercakap, ialah sabar. Dan mintalah pertolongan kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Okey, poin yang ke-7. Suka tengok movie. Samalah. Suka tengok movie, kemudian saya suka tengok Korea, kan? Dan orang kafir dia tahu dah. Dia tak akan buat siri 1 je, siri 1, siri 2 je. Tapi siri dia mesti panjang. Sebab dia tahu inilah salah satu cara nak jauhkan umat Islam daripada Al-Quran dan daripada membersihkan jiwa. Dia tak boring tengok pelakon sama, cuba cerita berbeza. Oh ya, jihad. Adalah hadis, tapi hadis ni dhaif. Cuma maksud dia betul. Kan bila Nabi dan sahabat balik daripada peperangan, maka Nabi kata apa? Kita balik daripada satu jihad dan sekarang kita akan berdepan dengan jihad yang lebih besar. Jihad apa ni? Jihad dengan nafsu. Sebenarnya dari segi makna betul. Kita nak pergi berjihad lawan orang kafir dengan senjata pun, pertama kena lawan nafsu yang tak nak pergi tu. Kita kedekut nak sedekahkan, kena lawan nafsu tu. Okey. Cerita yang paling laris sekali sekarang, cerita apa? Korea, kan? Korea. Biasa tengok, Saya suka tengok movie. Oh, patutlah kena mujahadah. Okey, bukan soalan. Mana kalau Insta apa dia? Instagram. Ya, termasuk. Kadang-kadang, kan syaitan dah saya sebut tadi, kan? Salah satu cara syaitan nak tipu kita apa dia?
taktik dia. Yang pertama suruh syirikkan, yang kedua suruh buat bid'ah, yang ketiga dosa besar, yang keempat dosa kecil, yang kelima tu. Yang kelima, dia biarkan kita buat benda yang harus supaya kita tinggal benda yang wajib. Alah, bukan dosa pun, bukan maksiat pun. Tapi akhirnya tak baca Quran, akhirnya tak sempat solat sunat kan, dan akhirnya solat fardu pun lewat. Jadi termasuklah Instagram, Facebook apa semua ni, ambil masa kita berapa jam setiap hari tu. Alhamdulillah, saya bersyukur sangat sebab tak ada Facebook. Agak benar statement. Memang bukan agak benar, memang benar-benar. Benar-benar benar. Cuba bayangkan masa kita buka Facebook berapa lama dan masa buka Quran berapa lama. Satu. Yang kedua, masa kita buka Facebook mana lebih fokus dengan masa kita tengok Al-Quran. Yang ketiga, mana kita rasa lazat masa baca Facebook ke ataupun masa baca Quran. Kita bandinglah. Dia kalau dah selalu tengok Facebook, buka Instagram apa semua, dia jiwa kita lebih kotor. Memudahkan untuk jiwa kita kotor dan akhirnya hati keras. Yang tu yang menyebabkan malah nak buka Quran, malah nak tadabbur Al-Quran. Online guide je. Itu okey. Tengok online guide, okey, semuanya baik. Okey. Poin yang ketujuh. Bagaimana nak bersihkan jiwa, iaitu tazakkur al-maut wa liqa'illahi azza wa jalla. Benda ni kita tahu, tapi praktikalnya tak berlaku. Apa dia? Selalu ingat kematian dan selalu ingat liqa, berjumpa dengan Allah. Kita tahu, tapi berapa kali kita ingat kematian setiap hari? Berapa kali kita rindu nak jumpa Allah? Dari segi praktikalnya, macam benda tu tak berlaku. Sebab tu ayat Al-Quran ada kan, Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Allah kata, wahai orang beriman, takutlah pada Allah, wal tanzur, dan perhatikan. Ni ingat pada mati lah ni. Perhatikan setiap jiwa, ma qaddamat lighadin. Apa yang dia telah sediakan untuk hari kematian. Selalulah perhati. Makna selalu muhasabah, selalu ingat kematian, barulah persiapan kita untuk mati semakin baik dan semakin banyak. Dan Nabi pesankan dalam satu hadis yang masyhur, aksiru zikra hazimi al-lazat. Perbanyakkan menyebut perkara yang boleh menghilangkan kelazatan hidup. Kita rasa lazat tak hidup, kan? Rasa lazat tak? Lazat lah, sebab tu minta umur panjang. Lazat makan, lazat berkawan, lazat naik kereta, lazat apa lagi, berjalan-jalan. Itu menyebabkan kita susah nak bersedia, nak beribadat kepada Allah dengan sebaik yang mungkin. Maka caranya apa dah? Nabi kata, kurangkan rasa lazat tu. Kurangkan rasa lazat makan, kurangkan rasa seronok berjalan, kurangkan rasa seronok shopping, kurangkan rasa seronok duduk dengan anak-anak isteri. Caranya apa? Perbanyakkan menyebut kematian. Dia, kalau kita duduk keluarga yang lara cinta dunia, tak ada akan sebut mati. Tapi kalau kita selalu dengar kuliah agama, tadabbur Al-Quran, kita akan selalu diingatkan dengan kematian. Kalau dah cinta dunia, tak dengar pula kuliah agama, lagi tak ingat pada kematian dan lagi kotor jiwanya. Ingatlah kematian adalah pemisah. Pemisah antara apa ni? Dunia yang sementara dengan dunia yang kekal abadi. Bila mati je, habis. Dunia yang kita kejar, yang kita cari, yang kita kumpul, yang kita cinta, habis. Semua dalam lipatan sejarah. Dan kematian juga adalah pemisah antara negeri, tempat yang peluang untuk kita beramal, dengan tempat yang hanya untuk untuk menerima balasan. Makna lepas mati je, tak ada peluang dah untuk beramal. Jadi ingatlah, mati ni pemisah. Pemisah apa? Antara waktu beramal dengan waktu menerima balasan. Bila dah mati, habis. Dan juga ingat, kematian ni
Ingat, kematian boleh apa? Boleh datang secara mengejut. Kematian, benda-benda macam ni kena ada dalam kepala kita. Kematian boleh datang secara mengejut. Berapa ramai yang keluar kerja naik kereta, balik-balik mayat. Berapa ramai yang pakai baju nak pergi kerja, tengok-tengok baju dia tak boleh buka, melainkan orang yang mandi mayat buka. Berapa ramai yang suruh isteri masak, tapi tengok-tengok tak sempat makan apa yang telah dimasak oleh isterinya. Berapa ramai yang pergi melancur luar negeri, tak sempat balik ke Malaysia sebab mati di luar negeri. Jadi mati bila-bila masa dan akan datang secara mengejut. Tengok antara kata-kata ulama dan salafus salih dahulu, bagaimana mereka betul-betul praktis, iaitu mereka selalu ingat kematian. Mereka praktis apa pesanan Nabi, perbanyakkan ingat kematian. Antaranya ialah Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahimahullah, seorang tabi'in. Sa'id bin Jubair katanya, "Lau faraqa zikrul maut qalbi khasyitu an yafsuda alayya qalbi." Dengar, maksud dia boleh catat. Kata Sa'id bin Jubair, jikalau mengingat kematian itu berpisah daripada hatiku, maka aku sangat takut, sangat risau, hati aku telah rusak, hati aku telah kotor. Sebab apa rusak? Sebab apa kotor? Sebab tak ingat mati je. Dia kata kalau kematian tu dah jauh berpisah daripada hati aku takut sangat hati aku di mana telah rusak, telah kotor. Maknanya orang dahulu salafus salih ingat kematian ni tak pernah berpisah dalam hati mereka. Dan juga kata Sufyan bin Uyainah seorang tabi'in juga, dia kata cerita daripada Ibrahim At-Taimi rahimahullah. Kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, dia berkata bahawa Ibrahim At-Taimi berkata, "Masaltu nafsi fil jannah." Saya terjemah, kata Ibrahim At-Taimi, aku bayangkan diri aku berada dalam surga. Aku makan buah-buahan, aku minum air sungai di surga, air madu, air arak, dan aku bersama bidadari. Kemudian aku bayangkan pula aku berada dalam neraka, aku makan buah zakum yang berduri, yang busuk. Kemudian aku minum air darah yang bercampur dengan nanah, dan aku cuba nak keluar daripada badan aku yang dirantai 70 hasta. Aku bayangkan dua-dua. Lepas tu aku bercakap dengan jiwa aku, nafsu aku, "Ai nafsi, ayu syai'in turidina?" Wahai jiwaku, kamu nak yang mana satu ni? Nak duduk dalam syurga dengan bidadari, dengan minuman melimpah, dengan buah-buahan, dengan air sungai dan sebagainya? Ataupun kalau kamu nak duduk dalam neraka yang makannya buah zakum, minumnya air panas yang mendidih, darah bercampur nanah, bila letak kat mulut terbakar hangus muka, kamu nak yang mana satu ni, wahai jiwaku? Itu juga proses untuk menyadarkan jiwa kita supaya kita dapat mudah untuk membersihkan jiwa. Maka dia kata, dia buat lakonan, dia kata akhirnya jiwa aku menjawab apa? Uridu an uradda ila dunya. Aku nak, jiwa dia menjawab, aku nak dikembalikan ke dunia semula. Untuk apa? Untuk bersihkan jiwa dan untuk beramal soleh. Maka Ibrahim bin Taimi berkata pada jiwa dia, fa anti fil umniyah fa'mali. Sekarang kamu nak balik ke dunia kan? Sekarang sebenarnya kamu masih berada di dunia, maka rebutlah peluang dan beramallah. Okey. Jadi poin yang ke-7 apa tadi? Banyak ingat kematian dan bercita-cita untuk berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang suka cinta nak jumpa Allah,
Allah sangat suka dan cinta nak jumpa dia. Jadi kalau kita selalu nak jumpa anak, nak jumpa isteri, nak jumpa kawan, rindu, maka tak kalah kita tak rindu nak jumpa pencipta kita. Okey, kaedah yang ke-8. Kaedah yang ke-8 iaitu memilih kawan-kawan yang baik. Kalau nak bersih jiwa, kaedah yang ke-8, kena pilih kawan-kawan yang baik, yang beriman, yang selalu beramal soleh, yang selalu ingatkan kita tentang akhirat. Walaupun kawan tu adalah orang miskin, tak ada jawatan pun. Yang penting apa dah? Yang penting ialah orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik. Dalilnya boleh buka surah Al-Kahfi. Boleh buka surah Al-Kahfi. Ayat 28. Surah Al-Kahfi ayat 28. Okey, Allah kata apa? Jadi setiap poin yang diberi oleh penulis ni ada dalilnya. Jadi kalau wajib memilih kawan-kawan yang baik, dalilnya ayat 28 surah Al-Kahfi. Allah kata apa? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiji yuriduna wajha. Allah kata pada Nabi, sabarlah diri engkau, tahanlah diri engkau untuk duduk bersama siapa? Allazina yad'una rabbahum, orang yang sentiasa beribadat kepada Allah. Bila ni? Bil ghadati wal 'ashi, pagi dan petang. Mana sepanjang masa orang ni beribadat pada Allah, dan beribadat pula tujuannya apa? Yuriduna wajhahu, mereka inginkan redha Allah. Siapa ni? Siapa yang Allah perintah Nabi duduk dengan mereka ni? Siapa ni? Orang fakir, orang miskin. Kalau kita buka tafsir, memang ini adalah orang miskin. Sebab tu Allah kata sabar. Kenapa Allah perintah Nabi supaya sabar? Sebab nak duduk bersama orang miskin bukan senang. Kita pun, kawan-kawan kita biasanya bukan orang miskin. Kawan-kawan kita orang yang sama tara dengan kita, yang berada kan. Dan kita boleh duduk 1 jam, 2 jam dengan dia. Sebab apa? Kita dapat faedah daripada dia, dia pun dapat faedah daripada kita. Tapi kalau duduk dengan orang miskin dapat faedah daripada kita, kita dapat faedah? Tak ada. Bahkan duit kita akan sentiasa keluar. Betul, kita jumpa orang miskin, berapa minit kita duduk dan bersembang? Kita pergi rumah orang miskin, berapa lama kita duduk? Sekejap je. Maka sebab tu Allah kata pada Nabi, sabar. Apatah lagi orang musyrikin, orang kafir, asyik duk tekan Nabi. Tekan Nabi apa? Muhammad, kalau kamu nak kami dengar ceramah kamu, jangan duduk bersama orang miskin. Halau mereka pergi jauh-jauh, sebab kami tak setaraf dengan mereka. Ini lagilah ujian kepada Nabi. Maka sebab tu turun ayat ni, sabarlah diri kamu, duduk bersama walaupun mereka miskin, tapi mereka beriman kepada Allah, berzikir, beribadat pagi dan petang. Kemudian Allah larang pula selepas tu. Allah kata apa? Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu berpaling dari dua mata kamu daripada ni orang miskin ni. Jangan berpaling, makna jangan tinggalkan mereka. Duduk dan sabar. Dan kalau kamu berpaling sebab apa? Turidu zinatal hayatid dunya. Sebab kamu nak habuan dunia. Kamu nak perhiasan dunia. Betul tak? Kalau saya tanya soalan, ramai orang kaya tak ada masa dengan orang miskin, apa sebab? Mana ada Datuk-Datuk Tan Sri pergi kat kampung duduk dengan orang miskin, cari orang miskin? Mana ada kan? Apa sebab? Tidak memberi pulangan satu. Yang kedua,
Ha? Tidak sayang dan miskin. Tidak sayang orang miskin satu. Kalau ikut ayat ni, Allah kata apa pada Nabi? Jangan kamu tinggalkan orang miskin kerana mengharapkan habuan dunia. Maksudnya apa? Ramai orang tak ada masa nak duduk dengan orang miskin sebab sibuk kejar dunia. Betul kan? Meeting sana, meeting sini. Bila dah habis meeting, nak bercuti pula berjalan. Ada je masa dengan keluarga. Tapi dengan orang miskin, walaupun satu hari tak ada. Dan Allah larang, Nabi apa dah? Wala tuti' man aghfalna qalbahu. Sabar duduk dengan orang miskin dan jangan taat orang yang kami lalaikan hatinya. Orang yang cinta dunia, orang yang duk kejar dunia je, maka kamu jangan duduk dan jangan berkawan dengan mereka, jangan dengar cakap mereka. Bukan tak boleh berkawan dengan orang kaya, boleh berkawan tapi dalam konteks untuk kita berdakwah, untuk kita saling bertukar kebaikan. Tapi kalau semata-mata nak kejar dunia, jangan. Sebab cinta dunia, kejar dunia boleh merosakkan hati kita. Okey? Jadi kesimpulannya, ayat ni Allah suruh apa? Allah suruh apa ni? Pilih kawan. Yang mana ni? Beriman, beribadatkan walaupun dia miskin. Muhasabah untuk diri kita sendirilah. Kita rasanya tak ada orang miskin kawan kita kan. Jadi kena carilah. Jadi apa ramai yang miskin ni? Saya boleh beriman sekarang. Yang miskin tapi Okey, soalan bagus. Ayat ni Allah kata kepada Nabi sabar duduk bersama orang miskin yang beriman. Soalan dia, macam mana orang miskin zaman Nabi beriman? Sebab Nabi sabar duduk bersama mereka, sebab Nabi ajar mereka. Sekarang jawapan soalan ni tak, kenapa orang miskin sekarang ramai tak beriman? Sebab tak ada orang berilmu, ustaz-ustaz duduk dan ajar mereka. Sekarang ustaz banyak fokus di mana? bandar, Di bandar. Ajar orang kaya sebab apa? ada pulangan. Ada pulangan. Kalau pergi kat kampung ajar orang miskin, ada pulangan. Tak, kena keluar duit pula. Orang miskin minta duit pula. Dah lah kita pergi mengajar. Subhanallah. Jadi akhirnya orang miskin yang jahil agama, terus jahil. Dan Nabi sebut dalam satu hadis, Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Maksudnya Nabi kata, seseorang itu akan ikut agama kawan dia. Apa maksud ikut agama kawan? Pengaruh. Budaya, cara. Kawan dia merokok, dia akan merokok lah. Kalau kawan dia asyik solat jemaah, insya-Allah dia akan solat jemaah. Kalau kawan dia asyik pergi kelas tadabbur, dia akan pergi kelas tadabbur. Dan satu hadis yang masyhur yang kita biasa dengarkan, Nabi kata perumpamaan orang soleh dan orang yang jahat seperti perumpamaan orang berkawan dengan orang yang soleh dengan orang yang berkawan dengan orang yang jahat seperti apa? Orang yang menjual minyak wangi dengan orang yang tukang besi kan. Kalau kita berkawan dengan orang menjual minyak wangi, kalau kita tak beli pun paling kurang wangi tu tempias kena pada kita. Sama juga kalau kita berkawan dengan orang soleh, walaupun kita ilmu tak banyak, tapi paling-paling kurang kita ada ikut dia sikit-sikit amalannya yang baik. Dan kalau berkawan dengan orang jahat, sama dengan berkawan dengan tukang besi. Kalau tak kena api pun, kena percikannya. Jadi mesti ada kesannya. Okey. Yang ke-9. Yang ke-9. Al-hazar min al-ujub wal-ightirari bin nafsi. Kaedah yang ke-9 untuk bersihkan jiwa ialah berhati-hati dan elakkan daripada rasa ujub dan tertipu dengan diri sendiri. Saya ulang, al-hazar min al-ujub wal-ightirari bin nafsi ialah berhati-hati dan elakkan daripada rasa ujub dan tertipu dengan diri sendiri. Rasa ujub ni apa? Dia rasa diri dia
Ajib, pelik. Oh, hebat aku ni. Rajin aku. Daripada muda sampai ketua boleh pergi masjid. Ramai orang bila pencen baru pergi. Itu ujub. Macam mana kita ajak kawan, tapi kawan tu terus tak nak duduk dengan kita, macam takut nak dengan kita. Ada kawan. Lepas tu, Dia ajak kawan lah tu buat baik, atau mungkin buat baik kot. Tapi dah macam, wah dah tak, ini dah nak jadi ustaz ni lah. Dia dah tak geng lah dah. Ini geng malaikat. Dia tidak orang sekarang Ustaz. dia sebenarnya, kalau kita dah jadi baik ataupun jadi ustaz, tiba-tiba orang yang bukan ustaz, orang yang tak jahat, yang tak baik, tak nak berkawan, mungkin kita yang silap. Sebab orang sebenarnya bila dia semakin berilmu, dia semakin merendah diri. Tengok Nabi lah. Siapa kawan Nabi yang ramai ni? Ahli sufa, orang miskin. Kenapa orang miskin nak berkawan dengan Nabi yang begitu tinggi tarafnya? Sebab akhlak Nabi, sifat tawaduk Nabi. Sifat rahmat kasih sayang Nabi. Jadi kalau ada ustaz, orang miskin tak nak berkawan, pertama kena cek ustaz tu. Mungkin ustaz tu dia rasa hebat, tak layak berkawan kan. Nak tidur tempat yang mahal, makan pun tak nak duduk dengan orang miskin. Jadi orang tak nak berkawan. Wallahu alam. Okey? Boleh Ada dalil tak? Tak boleh kita rasa kita baik, kita okey. Tengok-tengok orang jahil pula tak solat, lagi kita rasa kita okey. Apa hukumnya? Kita rasa kita okey. Apa hukumnya? Halal ke haram ke sunat ke? Hukumnya haram. Dalilnya surah An-Najmu kan? Surah An-Najmu. Fala tuzakku anfusakum. Surah An-Najmu ayat 32. Surah An-Najmu ayat 32. Ayat ni panjang tapi kita nak ambil hujung sekali. Daripada fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Apa maksud dia? Allah kata apa? Fala tuzakku. Tuzakku ialah jangan engkau bersihkan jiwa. Tajuk kita apa dia? Bersihkan jiwa. Tapi ayat ni kata jangan bersihkan jiwa. Macam bercanggah pula. Berbeza. Yang Allah suruh kita bersihkan jiwa iaitu buang sifat-sifat kotor. Masukkan sifat yang terpuji. Yang ni pula Allah larang, jangan kamu rasa diri kamu bersih. Walaupun kamu dah dalam proses pembersihan. Jangan rasa bersih. Kenapa? Allah begitu sebab. Kenapa kita tak boleh rasa diri kita dah bersih, dah okey, dah baik? Kenapa? Sebabnya, huwa a'lamu bimanittaqa. Dia saja, iaitu Allah, mengetahui siapa yang bertakwa. Dan takwa ni di mana? Takwa di mana? Di hati. Jadi kalau kamu kata mulut kamu, saya dah okey, jangan. Sebab takwa kat sini. Takwa di hati. Sebab itulah kalau ikut ayat ni, haram kalau kita mendakwa, saya dah okey, saya dah baik, saya pun dah jaga solat 5 waktu, umrah pun dah 5 kali. Haram. Itu termasuk dalam ujub. Ataupun menganggap dirinya telah bersih. Dan kita biasa dengarkan bagaimana Umar Ibn Khattab, walaupun dia dijamin ahli syurga, tapi dia masih menganggap apa? Dirinya adalah apa dia? Umar masih menganggap dirinya munafik. Kan? Contohlah, bila Nabi serah nama senarai munafik kepada Huzaifah Al-Yaman, kan? Kalau Umar ada jenis tazkiyah nafsi, dia cari nama siapa? Ada tak nama Abdullah bin Ubay, kan?
Tak. Itu tazkiyah nafsi. Sengaja anggap dirinya bersih. Tapi tak. Umar cari nama dia. Ada tak nama saya? Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, kita tahu tak Abu Bakar pernah minta doa kepada Nabi. Dan Nabi pun ajar Abu Bakar minta doa kepada Nabi untuk dibaca dalam solat. Nabi pun ajar. Apa doa tu? Siapa ingat doa yang Nabi ajar kepada Abu Bakar dan dibaca dalam solat? Kuat sikit. Bukan. Itu bukan doa kepada Abu Bakar. Ini Nabi bagi ajar doa ni sebab permintaan khas Abu Bakar. Tapi doa ni boleh dibaca oleh semua. Bukan. Doa ni disunatkan baca masa tahiyat akhir sebelum salam. Allahumma inni. Tak. Tu. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Kemudian wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Tengok. Abu Bakar ahli syurga tak? Ahli syurga tak? Tapi tengok apa yang Nabi ajar doa kepada Abu Bakar. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan zulman katsira, kezaliman yang banyak. Ya Allah. Sepatut Nabi ajar doa kepada Abu Bakar, apa dia? Ya Allah, bagilah aku syurga. Habis. Tak. Nabi ajar pada Abu Bakar, mengakulah bahawa aku ni banyak dosa, banyak menzalimi diri sendiri. Siapa ni? Abu Bakar. Itu makna Abu Bakar walaupun hebat, walaupun ahli syurga, tak pernah merasai dia adalah bersih. Bahkan dia rasa dia masih banyak melakukan kezaliman. Itu Abu Bakar. Kalau kita lagilah kena banyak mengaku kita melakukan kezaliman pada diri sendiri. Dan kita ingat juga kisah Aisyah radhiyallahu anha, kan? Bila turun ayat daripada surah Al-Mu'minun, surah Al-Mu'minun ayat 60. Allah kata apa? Wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Betul? Ayat 60 kan? Okey, apa maksud dia? Allah nak memuji ni orang beriman. Sebelum tu Allah kata orang beriman ni beriman dengan ayat Allah, tidak mensyirikkan Allah, sentiasa takut pada Allah. Dan lepas tu ayat ni, wallazina yu'tuna ma atau. Mereka ni dah beriman, dah tidak syirik pada Allah. Mereka memberi lagi apa yang mereka beri, iaitu sedekah. Tapi walaupun dah bagi sedekah, walaupun dah beriman, walaupun tidak syirik, macam mana keadaan hati mereka? Wa qulubuhum wajilah. Hati mereka tetap rasa takut. Bukan syok sendiri, bukan rasa okey, tak. Masih rasa takut. Walaupun dah beriman, tidak mensyirikkan Allah dan bersedekah lagi. Kenapa takut? Annahum ila rabbihim raji'un. Sebab mereka yakin mereka akan kembali kepada Allah. Dan bila kembali pada Allah, mereka nak bawa amalan. Dan amalan yang mereka nak bawa, mereka tak yakin sama ada dah diterima oleh Allah ataupun tidak. Sebab itulah Aisyah bertanya, bila turun ayat ni, Aisyah bertanya Nabi. Tengok soalan Aisyah. Logik ke tak soalan Aisyah? Kata Aisyah apa dia? Yang jenis takut pada Allah ni, yang hati gemetar ni, ahumul lazina yashrabuna al-khamra wa yasriqun. Adakah mereka yang minum arak dan mereka yang mencuri? Logiknya yang takut pada Allah siapa? Yang buat maksiat. Maka kata jawab Nabi, la ya bintas Siddiq, bukan begitu wahai anak Abu Bakar As-Siddiq. Bukan yang mencuri, yang berzina, yang minum arak yang takut kepada Allah ni. Tapi walakinnahum allazina yasumuna tetapi yang takut pada Allah ialah yasumuna, orang yang selalu berpuasa, wa yusalluna, dan mereka selalu solat, wa yatasaddaquna, dan mereka selalu bersedekah, tetapi wahum yakhafuna, mereka tetap takut amalan mereka tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini makna Allah kata jangan bersihkan diri kamu. Bersihkan jiwa, buang kotor-kotoran. Tapi lepas dah bersih, jangan rasa diri kita dah bersih, dah okey. Okey? Kata, boleh tulis catat ni. Kata Abdullah bin Abi Mulaikah. Abdullah bin Abi Mulaikah rahimahullah, seorang salafus salih, dia kata apa? Adraktu aksar min salasina sahabiyan kulluhum yakhafu an-nifaq ala nafsihi. Aku sempat berjumpa dengan lebih daripada 30 orang sahabat Nabi. Sahabat Nabi kita tahu ramai kan? 100 ribu lebih. Tapi Abdullah bin Abi Mulaikah sempat jumpa 30 lebih je. Kemudian dia kata apa? Semua yang aku jumpa, 30 lebih yang aku jumpa ni, semua mereka ni takut sifat munafik dalam hati mereka. Ya Allah, bagaimana ni sahabat Nabi? Makna tak ada seorang pun yang tak takut munafik. Sekarang berapa ramai yang ada sifat munafik tapi masih menuduh orang munafik. Terang-terang sifat dia munafik. Bila berjanji tak tepat, bila bercakap bohong, bila dia beri amanah khianat, itu pun dia tuduh orang lagi munafik. Sangat berbeza dengan sahabat Nabi yang dah bersih tapi masih takut ada sifat munafik dalam diri mereka sendiri. Dan kata Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri ni bagus kalau boleh dibukukan, jadi buku kecil. Tajuk dia Pembersihan Jiwa. Kata Imam Hasan Basri rahimahullah, orang beriman jamaah ihsanan wa syafaqah, wal munafiq jamaah isaatan wa amna. Cantik kata-kata dia. Maksudnya, kata Imam Hasan Basri, orang beriman jamaah mengumpul, orang beriman kumpul antara ihsan, buat baik pada orang, wa syafaqah, dan takut. Bila semakin dia buat baik pada orang, semakin dia takut, bukan semakin seronok. Itu orang beriman. Mesti ada dua sifat. Satu, buat baik. Yang kedua, rasa risau, takut. Takut apa ni? Amalan tak diterima. Dan munafik. Sifat munafik apa dia? Dia kumpul juga dua sifat. Tapi sifat apa? Isa'ah, buat jahat pada orang, wa amna, dan rasa aman. Itu munafik. Berapa ramai orang yang buat jahat pada orang, maki orang, mengumpat, dia rasa tenang je. Itu sifat munafik. Kadang-kadang dia blok kereta orang kan. Bila dia datang senyum je, rasa aman je. Itu sifat munafik. Okey, yang terakhir, kaedah yang ke-10. Nak kenal, nak bersihkan jiwa, kaedah yang ke-10 dan terakhir ialah kenal ciri-ciri jiwa manusia. Kenal ciri-ciri jiwa manusia. Apa dia? Jiwa manusia ada 3 jenis yang Allah sebut dalam Quran. Pertama, nafsu mutmainnah. Kena kenal ni. Kenapa? Kalau kamu tak kenal, kamu tak tahu apa tujuan kamu bersihkan jiwa. Nak jadi macam mana tak tahu. Jadi kena tahu, aku bersih jiwa, nak jadi jiwa yang mana satu? Satu, jiwa mutmainnah. Yang kedua, jiwa nafsu lawamah. Yang ketiga, ammarah bisu. 3 jiwa kan? Okey, apa makna nafsu mutmainnah? Iaitu jiwa yang tenang. Apa ciri-ciri dia? Ini maksud kena kenal ni. Bukan setakat kenal nama, tapi ciri-ciri. Supaya kita boleh memiliki sifat ni. Apa ciri-ciri jiwa yang tenang? Dan bagaimana nak mendapat jiwa yang tenang? Allah sebutkan dalam Quran, surah apa ni? Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Allah kata orang-orang yang beriman dan wa tatma'innu qulubuhum, jiwa mereka tenang. Kemudian Allah sebut macam mana nak jadi jiwa tenang. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir pada Allah, dengan mentaati Allah, dengan selalu ingat pada Allah, jiwa kamu akan mutmainnah.
Jadi poin yang ke-10 apa dia? Kita kena jelas apa matlamat kita bersihkan jiwa. Apa dia? Nak jadi jiwa mutmainnah. Apa ciri-ciri? Selalu mentaati Allah. Selalu berzikir pada Allah. Selalu ingat pada Allah. Jangan lupa sedikit pun. Bahkan Allah sebut dalam surah Ali Imran, akhir surah Ali Imran kan. Orang yang berakal, orang yang sentiasa ingat pada Allah dalam semua keadaan. Berdiri, duduk dan baring. Yang kedua, jiwa lawamah. Apa makna jiwa lawamah? Lawamah makna yang banyak mencela, iaitu jiwa yang suka mencela diri sendiri. Pasal apa dia cela diri sendiri? Sebab dia rasa bersalah. Bila tak beramal, dia rasa bersalah. Bila solat lambat, rasa bersalah. Bila terlepas baca Quran, dia rasa bersalah. Bila tak sempat zikir petang, ya Allah, asyik terlupa je aku. Itu dia panggil lawamah. Bagus ke tak? Bagus ke tak? Dia tak bagus. Sebab lawamah ni dia cela, lepas tu besok dia buat lagi kan. Cuma lawamah satu proses untuk pergi pada nafsu mutmainnah. Peringkat awal, ya. Sebab kita lemah, kita sentiasa mujahadahkan. Kadang-kadang terlepas, kadang-kadang terbabas. Dan yang ketiga, nafsu yang paling teruk. Jangan jadi nafsu ni, iaitu amarah bisu. Nafsu sentiasa menyuruh benda yang jahat. Kalau suruh benda yang baik itu bukan nafsu amarah. Sebab bila sebut amarah, makna selalu banyak kerap menyuruh benda yang jahat. Suruh tidur dekat-dekat waktu solat, suruh masak dekat-dekat masuk waktu solat, suruh bersembang lepas isya sampai tengah malam, suruh tengok drama bersirikan. Kalau tak tengok jadi hati tak puas, solat tak khusyuk. Itu dia panggil nafsu ammarah bisu. Okey? Jadi bila kita kenal tiga nafsu ni, kita letak target. Nak nafsu apa ni? Pastilah kita nak bersihkan jiwa supaya akhirnya kita menjadi nafsu al-mutmainnah yang masa kita mati, malaikat akan sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu kemuncak dia. Target yang paling besar dalam proses bersihkan jiwa, kita nak sampai ke tahap nafsu al-mutmainnah. Dan tak boleh lari. Kalau kita tengok poin nombor 1 sampai ke 9 tu, mesti prosesnya ialah berilmu. Mesti prosesnya tadabbur Al-Quran. Sebab nafsu mutmainnah sentiasa taat pada Allah, sentiasa berzikir pada Allah. Kalau kita tak kenal Tuhan, tak tahu perintah Allah, macam mana kita nak taat dan berzikir pada Allah? Dan tak mungkin kita akan menjadi nafsu al-mutmainnah. Okey, habis Semoga dengan 10 langkah ini kita akan berusaha bersungguh-sungguh untuk membersihkan jiwa kita, dan semoga Allah membantu kita untuk mencapai jiwa yang mutmainnah. Qad aflaha man tazakka, ataupun ayat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha. Dan semoga kita dijauhkan daripada orang yang Allah mencela, wa qad khaba man dassaha. Telah celakalah, telah binasalah orang yang mengotorkan jiwanya dengan maksiat, dengan perbuatan yang lara, yang sia-sia. Okey, cukup setakat ni. Ada soalan? Silau. Betul-betul nampak cahaya lampu kat soalan. Anak tahu lampu ni kot. Okey. Tak ada. Ustaz, boleh ulang 3 poin pertama Ustaz, masuk lambat tadi. 3 poin pertama. Pertama, mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkan. Itu benda yang paling asas. Yang kedua, sentiasa berdoa, memohon kepada Allah agar dibersihkan jiwa.
Khususnya doa yang Nabi ajar. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Yang ketiga, tadabbur Al-Quran ayat demi ayat. Kita ada kawan-kawan lama yang baik tetapi perokok. Setiap kali berjumpa mereka akan merokok depan kita. Macam mana tu Ustaz? Tak, sebab tu Nabi kata seseorang itu ikut agama kawan dia. Maka Nabi perintah pilih kawan yang baik. Jadi bila merokok bukan kawan yang baik, maka jangan jadikan dia kawan. Itu arahan Nabi. Tapi bila kita tak jadikan dia kawan, bukan bermakna kita putus hubungan silaturahim, putus hubungan haram. Tapi putus kawan bukan haram. Bahkan itu adalah kebaikan kita. Cuma bila dia merokok, kita tak berkawan, tapi teruskan berdakwah. Dua benda yang berbeza, berkawan dengan berdakwah. Semua yang kita berdakwah bukan semua kawan kita. Kadang-kadang orang yang kita tak pernah jumpa, tapi kita berdakwah. Tapi berkawan ni selalu jumpa kan. Ke mana-mana pergi berdua itu berkawan. Jadi elakkan berkawan dengan perokok. Tapi kalau kita kawan je tak, tapi kita sentiasa tegur. Jadi dia memang kawan. Kita tegur macam mana tu kan? Kena kawan ni susah kan kita betul. Tu kita kena jarangkan jumpa ke macam mana? Tak ada. Kalau bila Nabi kata pilih kawan yang baik, dan Nabi sebutkan berkawan dengan kawan yang tak baik ni seperti duduk berkawan dengan tukang besi kan. Dia tempias mesti ada. Kalau kita tak merokok, paling-paling kurang kita buang masa dengan dia. Kan? Paling-paling kurang image kita tak bagus kan. Kalau orang tengok, apa ni semalam duduk kelas tadabbur, ini duduk dengan orang merokok, image kita dah tak bagus. Dan kita sepatut kita siapkan diri kita untuk jadi pendakwah. Dan pendakwah yang paling berkesan apa? Image kita tu kena jaga. Kemudian dia merokok, biasa dia merokok kat mana? Lepak kan, kedai mamak. Itu bukan ciri-ciri orang beriman. Lara. Wallazinahum anil lagwi mu'ridun. Orang beriman selalu mengelak, menjauhkan daripada perbuatan yang lara. Bukan haram, tapi sia-sia. Suami merokok. Suami merokok tak boleh nak lagi lah. Kena sabarlah, sabar. Sebagaimana Asyah sabar dengan Fir'aun. Sebagaimana Ibrahim sabar dengan bapaknya. Sebagaimana Nabi Nuh, Nabi Lut sabar dengan isterinya. Ada benda yang kita boleh elak, ada benda memang tak boleh elak kan. Ustaz, kenapa bila kita buat dosa, kita tahu hanya ianya dosa, sedangkan amalan kita tak tahu Allah terima ataupun tidak? Soalan tak jelas. Bila kita buat dosa, kita tahu ianya dosa, sedangkan amalan kita tak tahu Allah. Okey, kita buat dosa, kita tahu itu dosa. Kita buat amalan, kita tak tahu amalan kita diterima atau apa. Dua-dua betul tu. Jadi soalannya apa? Saya rasa soalannya macam ni kot. Adakah kita buat dosa, dalam masa kita buat amal soleh, adakah amalan soleh kita diterima? Kan? Okey, kalau ikut ayat Al-Quran, Allah kata dalam surah Al-Baqarah, kisah anak Adam kan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah guna innama, sesungguhnya hanyalah Allah menerima amalan daripada orang yang bertakwa. Kalau ikut ayat tu, maknanya siapa yang tidak ada sifat takwa, Allah tak terima amalannya. Siapa ni? Anak Adam. Walaupun dia anak Nabi Adam, Allah tak terima amalannya. Kenapa? Ada orang mengatakan sebab dia korban tak ikhlas. Tak ada dalil. Tapi yang ada dalil ialah sebab dia bukan orang yang bertakwa. Jadi usahalah tinggalkan dosa supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak tahu bila buat dosa, buat amal soleh, sama ada amalan soleh diterima ataupun tak, wallahu alam. Tapi kalau ikut ayat tadi, dibimbangi
amalan kita tak diterima sebab kita masih tidak ada sifat takwa. Macam mana dengan orang yang banyak habiskan masa dengan kucing, ya Allah? Kucing peliharaan. Rahmat bagi binatang, Ustaz. Ha? Rahmat bagi binatang. Rahmat pada binatang. Pelacur masuk syurga bukan habiskan masa dengan anjing. Sekejap je. Sekejap je, bagi minum je. Nanti kalau lama lagi puasa. Jangan. Jangan. Dia sebenarnya kucing bukan binatang peliharaan. Kan? Kucing bukan binatang peliharaan, bukan wajib bela dan tak ada dalil pun sunat kita bela kucing. Cuma yang wajib ialah kita rahmat. Rahmat pada kucing bukan makna kita bela. Kalau kita bela sebab rahmat, maka pastikan benda jangan mengabaikan benda yang wajib, yang afdal. Takut-takut masuk tipu daya syaitan. Syaitan kata apa? Kamu bela kucing kan rahmat. Yang pelacur bagi minum anjing pun boleh masuk syurga. Tapi akhirnya masa dia banyak habis kat kucing, tak sempat nak baca Quran, tak sempat nak tadabbur, kadang-kadang aurat pun tak jaga, kadang-kadang solat pun tak khusyuk sebab masanya habis kepada kucing. Takut itu talbisu iblis. Macam mana kita nak kawal diri dari leka dengan media sosial? Tadi dah ada kan, antara poin dia nak bersihkan jiwa ialah kena ada mujahadah. Wallazina jahadu fina lanahdihum subulana. Nak mujahadah kena banyak sabar. Sabar, bila nak buka je fikir, aku dah berapa lama buka ni? Setiap hari 2-3 jam. Tapi apa faedah? Apa kebaikan? Adakah membantu untuk aku salat khusyuk? Tak juga. Adakah membantu untuk aku bertambah amal soleh? Tak juga. Okey, kali ni aku tak nak buka. Kena fikir, buat soalan dan kena mujahadah dan kena sabar. Jangan bila nak buka je terus buka tanpa ada usaha untuk melawan. Itu je kaedah dia. Bagaimana kita nak tahu yang kita benar-benar redha? Redha dengan apa ni? Seolah macam tergantung je. Bagaimana kita nak tahu yang kita benar-benar redha? Redha dengan apa? Dengan takdir Allah. Orang yang redha dengan takdir Allah, bagaimana kata Imam Syafi'i, orang yang redha dengan takdir Allah ialah dalam masa dia dapat nikmat dengan dia dapat musibah, perasaannya sama. Itu redha. Dia sihat, alhamdulillah. Sakit, sama je perasaan dia, alhamdulillah, tak ada masalah. Bila kaya, alhamdulillah. Bila miskin, sama je. Orang puji dengan orang maki dia, sama je. Itu maksud dia redha dengan apa yang Allah takdirkan. Orang beriman tak melakukan ya. Adakah amalan baca selawat tafrijiyah? Tak ada dalil lah. Salawat tafrijiyah bukan daripada Nabi. Dan jangan Allah larang, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Jangan mendahului ini makna bila nak buat apa-apa, bila nak cakap apa-apa, terus tanya dulu. Allah suruh tak? Nabi buat tak? Tapi bila nak buat apa-apa terus buat, kita dah mendahului Allah dan Rasul. Ataupun bahasa yang lebih mudah, kita memandai-mandai dalam agama. Satu. Yang kedua, selawat. Cara nak selawat kepada Nabi dah banyak. Hadis-hadis sahih. Ada lebih kurang 4, 5, 6 selawat yang Nabi ajar. Kenapa kita masih nak mencari selawat tafrijiyah yang bukan daripada Nabi? Adakah yang Nabi cakap tu kosong? Yang Nabi cakap adalah wahyu daripada Allah. Lagi pula kita nak puji Nabi. Bila nak puji Nabi, mesti ikut cara Nabi lah. Jangan nak puji Nabi ikut cara kita. Mana boleh. Orang nak puji kita tapi ikut cara dia. Tak boleh. Nak puji kita ikut cara kita. Jadi nak puji Nabi, nak berselawat pada Nabi, kena ikut cara Nabi. Dan Allah pun tak akan cinta kepada manusia, melainkan manusia tu ikut apa yang Nabi lakukan. Fattabi'uni. Jadi selawat tafrijiyah tidak ada dalil dan bukan daripada Nabi SAW. Bagaimana zikir al-atas? Zikir al-atas tak ada. Yang ada zikir daripada Nabi Muhammad SAW.
Al-Atas tu nama orang kan? Saya pun tak faham lah. Takkanlah Muhammad lebih daripada Al-Atas. Takkanlah Al-Atas lebih daripada Muhammad. Zikir Nabi dah berlambak dah. Yang belum kita amalkan, yang kita tak belajar lagi. Tiba-tiba nak ambil zikir daripada orang yang kita tak pasti sama ada diterima ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas ibadah berdoa dengan doa Nabi Ibrahim, mohon amalan diterima. Al-Baqarah. Okey, tak ada masalah. Doa daripada Al-Quran. Dah. Tak ada? Kalau tak ada, kita kelas kita akan datang hari Isnin pukul 10 pagi insya-Allah. Ada rasa dosa yang pahala tu, dia yakin tu, dia buat baik tu dapat pahala. Tapi bila dia buat dosa, dia yakin dia dapat dosa. Tapi bila dia buat baik, dia rasa macam Tuhan terima ke tak pahala yang dia maksudnya. Yalah, soalannya apa? Soalan yang tadi Ustaz baca tu ada dengar lagi kita tadi. Yalah, dia kata bila dia buat dosa, dia rasa itu dosa. Betul lah. Baguslah. Bila dia buat amal soleh, dia rasa macam betul ke Tuhan terima ke tak. Jadi soalannya apa? Soalannya maknanya kenapa keyakinan kepada kebaikan tu tak yakin macam dosa dia buat dosa. Tak, dia dosa. Bila benda tu haram, dosa. Tak payah tanya soalan Allah terima ke tak. Bila dah jadi dosa. Itu dosa. Tapi amal soleh dia ada. Kadang-kadang sah, tapi belum tentu diterima. Jadi kena tanya soalan. Kadang-kadang amalan kita dah betul, tapi tak khusyuk. Allah tak terima. Dosa ni, adakah jadi dosa setelah betul-betul khusyuk? Tak. Allahumma salli ala. Adakah boleh berdoa selepas membaca tahiyat akhir dengan doa yang diajar Nabi? Ya. Selain daripada doa perlindungan, ya. Doa Abu Bakar tadi memang disunatkan. Amir Haziq ni. Boleh. Memang doa yang diajar oleh Nabi kepada Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, boleh dibaca masa tahiyat akhir. Bahkan kata ulama, ada satu hadis Nabi kata, bacalah apa saja doa ketika tahiyat akhir sebelum salam. Tapi syaratnya dalam bahasa Arab. Boleh baca. Seandainya kita sakit, adakah amalan-amalan kita buat sebelum sakit Allah akan teruskan pahalanya? Ya. Nabi sebut dalam satu hadis sahih, tidak ada orang yang sakit ataupun musafir, melainkan Allah akan catat pahala sebagaimana ketika dia sihat dan ketika dia tidak musafir. Jadi contohlah, dia selalu solat malam masa dia sihat. Tiba-tiba dia sakit, dia tak boleh bangun malam. Setahun dia sakit, tak boleh bangun malam sebab sakit, bukan sebab tak nak buat. Maka Allah catat pahala solat malam selama setahun sepanjang dia sakit. Tapi syarat dia, sebelum dia sakit, dia memang istiqamah dengan amalan tersebut. Dia selalu pergi solat jemaah 5 waktu, dah bertahun-tahun, tiba-tiba dia sakit di hospital, 2 bulan duduk di hospital, tak boleh pergi solat jemaah. Allah catat pahala solat berjemaah selama 2 bulan dalam tempoh dia sakit. Sama macam PKP. Sama macam PKP. Ya. Orang tak bagi solat jemaah di masjid. Dia memang sebelum ni selalu dapat pahala. Jangan risau. Jangan risau. Sekejap lagi yang saya nak masuk saya. Solat jemaah. Mesti hati. Soalannya? Soalannya, sekarang pukul 4.20. Nak masuk solat asar. 300 orang tu Ustaz. Boleh lah tu. Ustaz, kalau baca doa dalam bahasa Melayu dalam hati. Ada pendapat ulama mengatakan baca doa dalam hati, dalam bahasa Melayu tak salah. Yang salah bila kita terkeluar ataupun lafaz dalam bahasa Melayu. Okey, cukup lah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.